وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sambung muka surat 82, tajuk kecil yang baru pada haji wada' atau haji perpisahan. Muslimin dan muslimat, sebelum kita melihat membaca tajuk ini, maka itulah dia Hajjatul Wida', haji yang pertama kali dan ibadah haji yang terakhir bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menyatakan hukum kepada kita bahawa cukup sekali seumur hidup kita menunaikan ibadah haji. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah haji setelah segala-galanya dikira selesai. Maksudnya, musuh-musuh Allah, musyrikin Makkah, telah dipukul, dilanyak habis di dalam Badar, Uhud dan Al-Ahzab. Mereka menerima tamparan yang dahsyat melalui perjanjian Hudaibiyah, yang mereka rasakan perjanjian itu berpihak kepada mereka. Apatah lagi selepas itu berlakunya Fathul Makkah pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Selesai dah orang Makkah, selesai. Nabi hadapi pula golongan-golongan yang masih berdegil dalam kekufuran mereka. Maka hadapi pula peperangan Hunain di antara Rasulullah dan puak Hawazin dan Thaqif.
yang menyebelahi tentera Islam. Maknanya bahagian Makkah, lembah Makkah clear habis. Sehinggalah 9 Hijrah Nabi mengumpulkan bala tentera para sahabat, dan berlaku pula peristiwa Tabuk. Walaupun peperangan Tabuk tidak berlaku dan Rom tidak hadir di dalam peperangan Tabuk, Rom tak datang, maka itu sudah cukup untuk memberi pukulan kepada kerajaan Rom bahawa kamu tak boleh dah untuk berhadapan dengan kemarahan Islam. Maka selesai yang tu semua, barulah Rasulullah menunaikan fardu haji. Dan Rasulullah bergerak bersama sahabat, sebab ada benda besar dalam Hajjatul Wida kita kena bahas sebelum kita tengok kisah Abu Bakr. Ada 2-3 poin besar di dalam Hajjatul Wada ini, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bergerak meninggalkan Madinah pada 26 hari bulan Zulqa'dah pada tahun yang ke-10 Hijrah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai di Abiyar di Masjid Miqat di kawasan Zulhulaifah, kawasan miqat haji dan umrah bagi ahlul Madinah. Maka Nabi sampai sebelum waktu asar, dan riwayat yang sahih Rasulullah bermalam di Zulhulaifah, dan keesokan harinya barulah Rasulullah bergerak memasang niat hajinya, dan Rasulullah melaksanakan haji qiran. Kenapa Nabi buat haji qiran? Haji ada 3, ifrad, tamattu' dan qiran. Adapun haji ifrad adalah kamu menunaikan haji di bulan haji, berada di dalam ihram pantang larang, berniat menunaikan haji di bulan haji. Bulan tu bulan haji. Bila bulan haji? Bermula 1 Syawal sehingga 13 Zulhijjah, yang tu dipanggil Al-Hajju Ashhur, bulan-bulan haji. Maka dalam masa 2 bulan lebih itu, dalam masa 1 Syawal ke 13 Zulhijjah, atau sebelum dia wukuf di Arafah 9 Zulhijjah, maka dia berniat untuk menunaikan haji. Maka berpantanglah dia dengan 13 pantang larang di dalam ihram, sehinggalah selesai dia berwukuf, dia melontar, ataupun lepas wukuf dia balik Makkah. Selepas daripada mabit,
dia balik ke Makkah menunaikan tawaf ifadah. Kemudian dia melontar. Maka selesailah ibadah hajinya. Dan kalau dia tidak melakukan tawaf qudum, kerana tawaf qudum adalah sunat bagi haji ifrad, dia buat tawaf qudum, tawaf selamat datang bila dia sampai Makkah. Kemudian dia boleh terus sa'i haji walaupun dia tak wukuf lagi. Itu pula untungnya ifrad. Dia boleh sa'i haji, nanti dia selesai di Arafah melontar dan dia dah tawaf ifadah, tak perlu lagi sa'i haji, selesai dah. Maka lepas tu baru dia buat umrah. Barulah dia mandi sunat ihram, dia pakai pakaian ihram, dia pun keluarlah ke Tanaim, pergilah Ja'ranah, pergilah mana-mana tanah halal untuk dia berniat umrah. Haji selesai dah. Maka ini haji ifrad, tidak kena dam. Yang kedua, tamattu'. Dia berniat menunaikan umrah. Revise sikit. Dia berniat menunaikan umrah di bulan haji. Antara 1 Syawal ke 13 Zulhijjah, atau sebelum dia jatuh niat haji di Makkah, maka dia menunaikan umrah. Bulan haji. Selesai habis 1 umrah, buka ihram, pakai baju biasa, berulang semayang, pergi Masjidil Haram, patah balik hotel, baju biasa dah, patah balik hotel, makan tengah hari, isap okok. Lepas tu 2-3 hari pi pula wukuf dah lagi, mandi pula sunat ihram di hotel, tahan teksi, pi pula Tanaim, buat pula umrah, habis tahallul di Bukit Marwah ke di mana-mana, maka dia buang ihram, pakai pula baju biasa. 9 Zulhijjah tak main lagi, katalah 4-5 kali dia buat umrah sebelum dia berniat haji, maka jadilah hajinya haji tamattu'. Maka dia kena dam seekor kambing. Masuk saja 8 Zulhijjah, ketika dia nak bergerak ke Arafah, ketika dia menunggu bas di hotel-hotel penginapan dia, bas akan ambil kita. Waktu itulah sambil-sambil tunggu bas itu, dengan pakaian ihram di tubuh, kita pun berniat haji, nak pergi Arafah. Maka jadilah tamattu'. Kenapa dia kena dam? Sebab dia berniat haji di bumi Makkah, sedangkan berniat haji di bumi Makkah hanyalah untuk penduduk Makkah sahaja. Tu hukum. Awak tu orang Malaysia, tiba-tiba niat haji di hotel Makkah, kenalah dam. Sebab niat haji di Makkah hanyalah untuk penduduk asal Makkah. Kamu mendatang, maka tu yang kena dam seekor kambing. Dan haji yang ketiga, qiran, iaitulah dia berniat haji dan umrah serentak. Sahaja aku mengerjakan haji dan umrah dan berihram aku untuk kedua-duanya kerana-Mu ya Allah, itu haji qiran. Apa jadi? Sampai di Makkah, macam Nabi buat, sampai di Makkah, katalah kita buat haji qiran. Jaranglah orang Malaysia buat haji qiran, selalunya tamattu' dan ifrad.
Kenapa nak kena buat haji qiran? Tengok rahsia dia. Sampai di Makkah, check in hotel apa semua, maka bagi haji qiran adalah sunat tawaf qudum, sama macam ifrad. Sunat ya. Dia tak tawaf pun tak apa, tapi rugi sebab selepas tawaf qudum dia boleh terus sa'i haji. Tu pula untung, sama macam ifrad. So dia sama macam ifrad. Cumanya bila dah selesai geng ifrad, habis haji, baru dia buat umrah, baru dia pergi Tanaim. Adapun qiran, tawaf hajinya itulah tawaf umrah. Sa'i hajinya itulah sa'i umrah. Dia tak payah kalut dah nak pergi Tanaim ke apa, tak ada dah. Itulah qiran. Untuk apa? Kenapa Nabi buat qiran? Untuk siapa? Untuk mereka yang nak segera pulang ke tanah air, ada urusan, maka dia buat haji qiran. Dia tak payah tunggu lama dah, habis saja dia balik. Selesai daripada Arafah, selesai dia melontar 3 jamarat, sama ada nafa awal atau nafa tsani, dia pun balik ke Makkah melakukan tawaf ifadah atau tawaf rukun haji. Maka jadilah tawaf haji dia tu sama dengan tawaf umrah. So selesai dia baliklah. Ini untuk orang yang ada urusan. Nabi kena balik cepat untuk menyambung pentadbiran di bumi Madinah. Maka Nabi melaksanakan qiran bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Perjalanan Rasulullah ada 2-3 benda besar saya nak sebut dulu. Perjalanan Rasulullah mengambil masa 8 hari. Daripada Madinah, Nabi terus menuju ke Mina. Dan bagaimana Rasulullah bermalam di Mina pada hari Tarwiyah, pada 8 Zulhijjah, Nabi bermalam di Mina. Besok tu 9 Zulhijjah, barulah Rasulullah bergerak ke Arafah. Kita payah nak buat, nak ikut macam Nabi, nak bermalam di Mina, besok baru pergi Arafah. Kita payah sebab kita ada muassasah, kita ada bas shuttle yang ambil kita. Tapi kalau orang-orang Arab, boleh tengok mereka tidur di jambatan-jambatan. Malam 8 Zulhijjah, malam 9 tu, bertaburan mereka tidur di tepi jalan di Mina, macam Rasulullah tidur. Kita payah sebab kita dah ada appointment. Kita 8 Zulhijjah pagi tu dah bergerak dah ke Arafah. Nabi malam 9 tu tidur di Mina. Kita payah buat. Orang Arab dia buat jalan kaki, hak jenis 2-3 orang datang, kita satu kapal terbang, yang isa okok separuh kapal terbang. Kan payah tu. Yang isa okok aja separuh kapal terbang. Tuan-tuan muslimin muslimat, tak kisahlah, yang penting kita faham itulah yang Nabi ajar. Maka 9 Zulhijjah pagi Nabi bergerak ke Arafah. Daripada Masjid Namirah, Nabi terus menuju ke suatu tempat yang dipanggil Batnul Wadi, dan Nabi berpijak di atas seketul batu. Ini poin penting. Nabi pijak di atas seketul batu, dan Nabi menyampaikan khutbah perpisahan, khutbatul wida.
di mana ratusan ribu sahabat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang Nabi sebut pada hari Arafah, hari Jumaat, mengikut riwayat Rasulullah menyampaikan khutbah perpisahan, dan ada seorang sahabat yang akan laungkan ucapan Nabi itu. Maklumlah tuan-tuan, lautan manusia. Maka seorang sahabat, Nabi cakap aja dia laung, Nabi cakap aja dia laung. Sahabat itu ialah Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf, di mana ayah dia Umayyah bin Khalaf adalah musyrikin Makkah yang mati kafir. Umayyah adalah tuan kepada Bilal ibn Rabah. Umayyah lah yang menyeksa Bilal dengan seteruk-teruknya, tetapi anaknya Rabi'ah menerima hidayah dan petunjuk. Maka Rabi'ah lah yang relay, yang menyampaikan, yang menjadi buffer antara Rasulullah dan para sahabat. Dia buffer di tengah-tengah. Dia yang sampaikan, dia yang laungkan. Nabi sebut apa aja dia cakap. Dia laung dengan sekuat hatinya, kerana memang suaranya begitu kuat. Baik, apa yang saya nak sebut sebelum kita baca kisah Abu Bakrin ialah sedikit isi kandung apa yang ada di dalam khutbah perpisahan. Nanti bila Nabi sampai di Makkah, Nabi tawaf ifadah, maka pada 10 Zulhijjah tu Nabi sampaikan ke tidak khutbah? Sampaikan. Macam kita lah solat raya, Nabi sampaikan juga. Itu di Makkah, ini di Arafah, dengan ayat yang turun yang akan kita baca sekejap lagi. Lalu Nabi menyampaikan beberapa peraturan, beberapa pesanan. Awal-awal Nabi sebut, Nabi kata dengar elok-elok, sebab boleh jadi selepas daripada tahun ini aku tak jumpa dah kamu. Allahu Akbar tuan-tuan. Nabi warning siap-siap dah. Sama macam Nabi pesan kepada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ketika Nabi pesan kepada Sayyidina Muaz supaya pergi ke Yaman, oleh kerana Muaz ni orang Yaman, maka Nabi kirim dia ke Yaman untuk berdakwah kepada penduduk kampung dia di Yaman. Maka sebelum Muaz bergerak, Nabi pesan, beritahu pada Muaz, wahai Muaz, boleh jadi lepas ni aku tak jumpa dah kamu. Menangis Muaz sepuas-puas hati dia. Dan benar, ketika Rasulullah wafat, Muaz masih berada di bumi Yaman, berdakwah, menyampaikan risalah agama Allah. Dan hati dia terdetik pada suatu hari untuk kembali ke Madinah, sebab dia merasakan Nabi macam dah tak ada. Tuan-tuan boleh bayang waktu tu WhatsApp apa pun tak ada tuan-tuan. Tapi detik hati dia merasakan Nabi sudah wafat. Maka Muaz kembali ke Madinah dengan tangisan yang semakin kuat ketika berada di hadapan maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poinnya ialah benda sama Nabi pesan. Nabi kata dengar elok-elok, selepas ni mungkin aku tak jumpa dah kamu. Maka Nabi pesan beberapa perkara. Pertama, Nabi menyebut tentang halalnya darah, tentang halalnya harta, dengan maksud
tidak boleh dicerobohi sesama kita, termasuk walaupun dia bukan Islam. Hak dia, harta dia, nyawa dia, kita tak boleh cabul, kita tak boleh curi, kita tak boleh bunuh sesuka hati. Ini hak kemanusiaan yang Rasulullah isytihar di bumi Arafah. Tapi apa yang tuan-tuan tengok, kekejaman Israel, saya sebut banyak kali dah, bangsa yang Allah tukar jadi babi dan kera, itulah perangai dia. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Mereka tak peduli, bunuh, tembak, suka hati. Darah umat Islam adalah halal bagi mereka, kerana alasan mereka ialah Nabi Ismail disembelih. Tu alasan bodoh. Mereka kata Nabi Ismail disembelih, dan daripada Nabi Ismail, kata mereka, lahirnya Rasulullah, maka umat Islam mesti disembelih, sebab bermula dengan sembelihan Ismail. Tu alasan mereka punya jahat. Walhal itulah kejahatan busuk perut hati mereka. Tu yang pertama. Nabi ajar kita jangan ganggu orang, jangan cabul orang, jangan usik harta orang, jangan tumpahkan darah orang sesuka hati. Ada pembalasan di sana. Dua, Nabi menyebut persoalan riba. Riba, interest, bunga. Nabi isytihar di Arafah. Nabi kata riba yang mula-mula aku hapuskan ialah riba pakcikku Abbas bin Abdul Muttalib. Besar tak besar ekonomi Islam yang mengharamkan riba, Nabi isytihar di bumi Arafah. Sebab itulah tuan-tuan muslimat, baca Al-Quran. Dalam Quran semua dosa-dosa besar. Zina, makan riba, apa lagi? Bunuh orang, syirik, durhaka pada ibu ayah. Dalam Quran majoriti adalah dosa besar. Cuba tuan-tuan muslimat buat kajian sedikit tentang dosa-dosa besar ini. Kita mendapati ada satu dosa yang Allah sebut kalau buat ia mengisytiharkan perang dengan Allah. Ayat 278 Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasul. Al-ayah. Allahu Akbar. Orang-orang yang beriman, takutlah kamu dan tinggalkan sisa riba. In kuntum mu'minin, jika sekiranya kamu beriman. Fa illam taf'alu, jika sekiranya enggan meninggalkan amalan riba, fa ketahuilah kamu harbim minallahi wa rasul, kamu sedang berperang dengan Allah dan Rasul. Pemakan riba, pemakan bunga interest, mereka mengisytiharkan perang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu sedaya upaya kita Islamic banking, sedaya upaya, walaupun ada kelemahan satu dua yang orang petikaikan, tetapi at least kita ada usaha, kita ada jawapan depan Allah untuk tidak involve di dalam ekonomi riba. Dan bagi pemimpin negara, dia mesti memahami
bahawa ekonomi riba menjahanamkan umat. Allahu Akbar. Jenuh tanggung kalau kita jadi pemimpin. Na'udzubillah. Ni bukan benda kecil. Muslimin, muslimat. Nabi isytihar bumi Arafah tentang haramnya, hapusnya riba. Dan Nabi isytihar riba ayah Abbas telah dihapuskannya. 2. Yang ketiga, Nabi isytihar istrimu adalah amanah Allah. Nabi isytihar di bumi Arafah bahawa istri yang kita miliki itu adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kena faham batasan-batasan kita dengan istri kita. Kalau salah ditegur, bimbing dan sebagainya, sebab amanah daripada Allah. Dan Islam meletakkan dalam suratun Nisa, fayadribuhun. Islam mengizinkan suami untuk memukul istrinya, tetapi buka tafsir, bukan pukulan yang menyakitkan, bukan pukulan yang hanya sekadar memberi ingat kepada istri, bukan mencederakannya. Haram, berdosa, tidak boleh mencederakannya, berdarah, aib dan sebagainya, tidak boleh. Sekadar memukul untuk memberi ingat, dan pukulan tu bukan sakit. Islam benarkan. Nabi sebut nafkahmu, nafkah dia, pakaian dia hendaklah dijaga. Ini Nabi pesan. Di mana? Arafah. Maaf sebut, bukan habis sexual intercourse sahaja, tetapi lebih besar daripada itu. Kita memahami inilah amanah Allah kepada aku, yang aku mesti jaga sebaik mungkin. Dan isteri juga mempunyai knowledge, mempunyai ilmu tentang hak suami atas dia. Apa yang dia boleh buat, apa yang dia tak boleh buat, dia mesti belajar dalam bab itu. Bukan sekadar habis akad nikah, mahar mas kahwinnya, kemudian nak jadi apa lantaklah. Tak boleh. Mesti ada ilmu tentangnya supaya bahagia rumah tangga, mawaddatan wa rahmah. Di dalam rahmat, mawaddah, kasih sayang Allah. Ingat wahai suami, isteri kita amanah Allah. Pegang elok-elok. Nanti kita akan dipersoalkan pada hari kiamat. Amanah yang kita tanggung, nafkah yang kita beri kerana ketaatan dia kepada kita, maka dibalas dengan nafkah. Tu ulama bahas. Kemudian kita mesti faham apa lagi yang Nabi sebut. Yang ni popular lah. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatur rasul. Aku tinggalkan padamu 2 perkara. Kamu elok-elok, kamu takkan sesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan sunnahku. Pegang elok 2 ni. Quran kita baca, kita tadabbur, kita berusaha untuk mempraktikkannya dalam kehidupan kita. Dan sunnah Nabi, sedaya upaya kita pikul, sedaya upaya kita ikut. Allah, termasuklah sunnah Nabi. Kalau dengan isteri, tuan-tuan baca dalam kitab-kitab yang membahaskan rumah tangga Nabi, Allah, Nabi ni dia layan isteri sampai Aisyah menyembang dengan Nabi. Nabi menguap dah nak tidur, Aisyah sembang tu Nabi duk dengar sampai habis. Tu Nabi. Aisyah sembang tu riwayat, bukan benda betul. Riwayat orang Parsi tentang 11 orang isteri dan suami masing-masing.
Nabi dengar Aisyah sebut isteri pertama laki dia bagian. Lagi Nabi mengantuk ni. Sampai hak nombor 11 Nabi tadah telinga lagi. Mau ke kita besok tak boleh sambung. Berapa dah? 5, 6 malam besok aku nak tidur. Hak tu kita. Allah Rasulullah punya akhlak. Dia layan Aisyah cerita. Nabi mengantuk dah. Sampai wahai cerita tu hikayat aja, bukan cerita betul. Tapi itulah Nabi dengan isteri dia. Allah, hebat akhlak Rasulullah. Kita cuba juga belajar. Dan 3 sambung esok aku nak tidur. Menguap 6 kali dah. Hang ni tak ada cerita lain dah lah. Cerita ni mengarut, bukan cerita betul pun. Tidur. Itulah kita. Lain dengan Rasulullah. Nabi kalau sahabat sembang bab dunia, Nabi join dah? Join? Katalah sekumpulan sahabat sembang bab makan, tamar campur ni. Azan dah. Masuk dah. Azan dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر. Muslimin dan muslimat, demikian Rasulullah kalau sahabat menyembang bab dunia, makanan ke apa ke, Nabi akan join sekali sembang. Tu Nabi. Tak adalah kata nak serius saja dah. Tu Rasulullah. Sembang bab makan ke apa, tamar campur kismis ke apa, Nabi akan join dan sembang.
dan apa yang Nabi cakap dalam batasan yang tidak dimurkai Allah. Itu Rasulullah. Dengan sahabat, dengan isteri, ini akhlak yang kita mesti contohi. Dan bagaimana di dalam Hajjatul Wada' atau khutbah perpisahan ini, antara yang Nabi sebut lagi memerintahkan kita supaya pertama menyembah Allah sahaja, jangan sembah manusia, nafsu dan sebagainya. Kedua, Nabi pesan solat 5 waktu, jangan tinggal. Nabi pesan di Arafah solat 5 waktu. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, solat 5 waktu menghapuskan dosa-dosa kecil. Dosa kecil kita boleh hapus dengan solat 5 waktu. Nabi kata lagi, satu Jumaat ke satu Jumaat, yakni satu solat Jumaat ke solat Jumaat yang lain menghapuskan dosa, yakni dosa-dosa kecil. Nabi sebut lagi puasa di bulan Ramadan, salat sunat tarawih menghapuskan dosa-dosa kecil. Ini dosa kecil. Dosa besar, taubat. Maka Nabi pesan jangan tinggal solat 5 waktu. Nabi berpesan juga supaya berpuasa di bulan Ramadan. Nabi pesan juga di Arafah mengeluarkan zakat harta. Dan Nabi pesan lagi supaya kalau mampu menunaikan haji. Dan Nabi pesan supaya taat kepada pemerintah dalam perkara yang tidak menyanggahi Allah dan Rasul. Wajib taat. Perkara yang tak menyanggah dengan Quran, wajib taat. Perkara yang bercanggah dengan Quran, la ta'ata, tidak ada taat. Ini kena faham. Lalu Rasulullah sampaikan dan Nabi beritahu, tidakkah aku telah menyampaikan? Lalu Nabi angkat jari ke atas. Nabi kata, ya Allah, saksikanlah. Bila Nabi kata, tidakkah aku telah menyampaikan? Lalu sahabat menjawab, benar, kami menyaksikan. Habis saja yang tu, Jibril pun sampai. Ini poin kedua yang paling besar sekali. Jibril pun sampai, lalu dibacakan wahyu kepada Rasulullah. Maka turunlah ayat yang ketiga, penutup ayat yang ketiga daripada suratul Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Bagaimana turun ayat ini yang menyebabkan Abu Bakrin menangis? Satu riwayat sebut Umar menangis, dua-dua menangis pada riwayat yang lain, kerana tangisan mereka adalah tangisan orang berilmu. Mereka tahu, kata Umar, setelah kesempurnaan akan hadirlah kekurangan, kata Umar. Makna apa? Maknanya, kata Abu Bakrin, Nabi tak lama dah. Sebab ayat tu turun, sempurna dah Islam. Maka tugas Nabi sudah selesai. Tu yang mereka menangis, mereka faham. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, kata Allah, aku telah melengkapkan bagimu agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan bagimu nikmatku. Wa raditu lakumul Islam Madinah, dan aku telah redha Islam menjadi cara hidup kamu. Bila Nabi baca ayat ni, menangis sahabat. Abu Bakrin, Umar menangis dulu. Sebab tahu dah, tak lama. Lepas tu Nabi wafat. Setelah lebih kurang 40 hari,
ataupun 2-3 bulan sesudah itu berlakulah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan barang diingat, ayat ini bukanlah ayat terakhir yang turun kepada Rasulullah. Kajian-kajian yang kita buat berdasarkan kitab-kitab yang mu'tabar menunjukkan bahawa ayat yang terakhir turun kepada Nabi ialah 281 Al-Baqarah, iaitulah firman Allah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ayat 281 Al-Baqarah adalah ayat terakhir yang turun kepada Rasulullah kemudian Nabi wafat. Bukan penutup ayat 3 Al-Ma'idah seperti yang setengah-setengah dakwah. Bukan. 281 Al-Baqarah. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, maka itulah sedikit tentang Hajjatul Wida', haji perpisahan atau khutbatul wida', dinamakan juga dengan khutbah perpisahan. Kemudian Nabi selesai menyampaikan khutbahnya, Nabi bergerak menuju ke satu kawasan, masih lagi di Arafah, dan Nabi menghadap kiblat dan Nabi berdoa di situ sehinggalah jatuh matahari. Nabi solat zuhur 4 dan solat asar 4 di Arafah, macam kita buat 4 kita buat di Arafah, tamam. Kemudian Nabi khutbah. Selesai Nabi khutbah, Nabi bergerak dengan unta dia, Al-Qaswah. Inilah unta Nabi yang menangis selama 2 bulan setengah setelah Nabi wafat. Dia duk cari Nabi, tak ada. Nangis dia. Ya Allah, tak tahu tuan-tuan hubungan tu tuk saya cakap. Kita kucing, kita mati, teriak, bengkak mata tuan-tuan. Oi, kucing. Oi, kucing. Kucing mati bukan kita tonggang dia. Ada kita pergi market naik kucing. Mana ada. Bagi frisky saya, balik yang terkedarah, balik kita terkedarah. Pantang bunyi kereta kita, dia kira nak makan. Jenis menatang lagu tu. Kucing saya Oyen tu dia punya besar. Ada sekali tu dia bangkit tidur, dia makan tu dengan mata-mata kuyu, mulut kunyah. Badan duk jatuh atas tanah tu, mata mengantuk, kunyah juga. Kan kata binatang. Tuan-tuan, sayang kita tak? Sayang. Mati kucing, teriak tak? Teriak. Tuan-tuan boleh bayang tak? Al-Qaswah, badan Nabi sentuh dia. Dia menjadi saksi di akhirat bahawa dia bawa Nabi ke Arafah. Bayang. Mau dia tak menangis 2 bulan lebih. Abu Bakrin pujuk dia, Abu Bakrin menyembang dengan dia. Dahlah unta, oi, teriak buat apa? Macamlah Al-Qaswah tu faham cakap dia. 2 bulan setengah kata riwayat meninggal, mati Al-Qaswah selepas Nabi wafat. Rindu dia pada Rasulullah. Allahu Akbar. Maka Nabi bergerak. Selepas solat 4 khutbah, Nabi pun bergerak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah kiblat. Nabi di atas untanya, masih di Arafah. Nabi wukuf di atas unta, bukan turun ke bawah, sebab Nabi nak ajar hukum boleh wukuf atas kenderaan. Tu Nabi ajar hukum. Kita naik motor masuk Arafah, stand motor, duduk atas motor sambil zikir waktu wukuf boleh. Jangan isap okok sudah. Masuk kereta ambulan orang yang sakit,
dibawa daripada Hospital Aziziyah, bawa masuk ke Arafah dengan botol-botol dia baring atas katil. Dalam setengah jam ambulans pun belah. Itu hukum. Maka bila Nabi wukuf atas unta dia nak ajar kita, itulah hukum boleh wukuf atas kenderaan. Maka di atas unta itulah para hujaj bakal jemaah haji jangan tinggal yang ni. Apa dia? Nabi menghadap kiblat dan Nabi berdoa sampai jatuh matahari maghrib. Allahu Akbar. Itu sunnah. Kita ramai-ramai lah dengan jemaah kita, ramai-ramai menghadap kiblat sampai matahari jatuh. Kita sampai ni lenguh menunggu matahari. Bila dia nak jatuh, doa habis 6 lori lah. Yang jemaah belakang lagi ustaz, doa lagi ustaz, doa berhenti rokok, semua keluar. Nak sebutnya tu sunnah. Ada laki bini pergi suami isteri menghadap kiblat, bawa anak-anak menghadap kiblat, doa. Sebab itu sunnah Nabi, dan Nabi sebut doa mustajab di Arafah. Allahu Akbar. Maka selesai, Nabi bergerak ke Muzdalifah, dan Nabi maghrib dan isyak 3 dan 4, dan Nabi mabit di Muzdalifah. Sehinggalah Nabi bergerak ke Mina, dan Nabi pulang setelah melontar pergi ke Makkah. Nabi tawaf ifadah, dan kemudian Nabi menyampaikan khutbah di Makkah. Selesai, Nabi pun pulang ke Madinah. Itu sedikit gambaran Hajjatul Wada, haji perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengajar hukum bahawa sekali seumur hidup sudah memadai. Baik. Pada haji wada perpisahan, yakni kisah Abu Bakrin, saya ingat bulan depan tak dan. Minta maaf banyak-banyak tak, dan paragraf itu kita sambung bulan hadapan, sebab ada poin yang saya nak cakap di situ tentang Abdullah bin Zubair, tentang ayah dia Zubair bin Al-Awwam, tentang Asma. Ada beberapa benda di situ yang boleh kita jadikan pengajaran. Maka malam ni sedikit daripada kisah haji perpisahan, khutbah perpisahan, hayati poin-poinnya. Walaupun banyak, saya ringkaskan tadi kepada poin-poin besar yang boleh kita jalani dalam kehidupan kita setiap hari. Dan seperti mana biasa, Lajnah Kebajikan mohon bantuan derma tuan-tuan macam biasa di belakang sana selepas solat Isya. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamu alaikum warahmatullahi
Bismillah.